Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah, ya Alim ya Alim. Wabika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ayah, ini kita masuk ayat 4 ke masuk ayat 5 sebenarnya ni? Ayat 5 lah maksudnya Haji ya. Ayat 5. Okey. Ayat 4 dah habis kan? Ini ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Sadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah, yudabbirul amra minas sama'. Yudabbiru al-amra minas sama'. Yudabbiru ni ibu ayah adalah fi'il mudhari' daripada fi'il madhinya dabbara. Fi'il madhinya dabbara, mudhari'nya yudabbiru. Masdarnya tadbiran. Tadbir, masa-masa kita juga lah. Tadbiran. Okey. Tadbiran. Isim fa'ilnya mudabbir. Mudabbir begini. Okey. Dabbara mudhari'nya yudabbiru, masdarnya tadbiran, isimnya mudabbir. Ini ibu ya. Apa maksud dabbara yudabbiru tadbiran? Maksudnya mentadbir. Macam bahasa kita pun sama guna ya. Mentadbir, mentadbir. Pentadbiran kan, kita sebut pentadbiran. Kenapa disebut tadbir? Kenapa disebut menguruskan itu dipanggil tadbir dalam bahasa Arab? Kenapa? Ibu ayah, apa 3 huruf utama? Apa 3 huruf utama pada perkataan tadbir? Apa dia 3 huruf utama? Pada perkataan tadbir. Dal bara, betul Haji ya? Dal bara. Dal bara. Jadi ibu ayah, dal bara, biasa kalau kita dengar dal bara ni ada makna apa? Maaf ya, kita kata dubur kan, dubur ni kemaluan belakang. Tapi bukan maksud dubur tu mesti kemaluan belakang. Ada ketika dubur maksudnya belakang saja. Sesudah, seusai, sehabis. Apa benda-benda yang berlaku sesudah satu perkara. Okey. Macam ada kita panggil zikir dubura kulli salah, yang dibuat selepas setiap sembahyang fardu. Dubur ada memberi maksud seusai, selepas. Jadi apa kena mengena dengan tadbir? Maksud bila kita sebut tadbir, Allah Ta'ala itu yudabbirul amra, Allah Ta'ala mentadbir urusan, segala urusan. Maksudnya bila kita sebut tadbir, bila sebut tadbir ini dah kira apa yang akan berlaku selepasnya. Apakah akibat selepas daripada perkara itu dibuat. Itu tadbir. Bukan sekadar dibuat depan saja, belakang tu dia tak tahu apa cerita. Jadi tadbir ni maksudnya dia buat dan dia tahu di belakang seusai perkara itu dibuat apa yang akan berlaku, apakah hasilnya. Itulah tadbir.
Jadi seorang yang mentadbir, dia bukan hanya fikir ketika itu, dia fikir apa akibat selepas benda itu dibuat. Itulah kita panggil tadbir. Dan ibu yang jelas jadi perkataan tadbir, perkataan yudabbiru adalah fi'il mudhari' daripada dabbara yudabbiru tadbiran. Isim fa'ilnya mudabbir. Apa maksud tadbir? Menguruskan. Apa dari segi bahasa uruskan macam mana? Menguruskan satu perkara dan dia memikirkan akibat seusai daripada perkara itu berlaku. Jelas ibu ya? Jadi bukan Allah Ta'ala itu mentadbir sesuka hati dalam keadaan tidak ada usul pangkal. Allah Ta'ala takbir, Allah Ta'ala tahu baik buruk. Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku selepasnya. Itulah hebatnya pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibu jelas, siapa yang baru tahu siapa yang baru tahu makna tadbir dari segi bahasa dan kepentingan huruf dal ba ra tadi. Siapa yang baru tahu tadbir itu maksudnya memikirkan selepas daripada apa yang kita buat. Itulah kita panggil tadbir ibu. Jelas ya? Jadi penting kita belajar harfiah ni. Penting kita tahu setiap kalimah tu. Jadi ibu ya yudabbiru, Allah Ta'ala mentadbir, dia mentadbir. Ini Allah Ta'ala buat semua perkara dan Allah Ta'ala tahu apa akibat yang akan berlaku sesuai daripada perkara tersebut. Apa yang Allah buat? Yudabbiru, Allah Ta'ala mentadbir al-amru. Al-amru, urusan. Urusan apa tu ibu ya? Urusan apa tu? Maknanya ibu ya, Allah Ta'ala mentadbir segala urusan. Segala urusan. Apa saja urusan, segala urusan di maya pada ini selain daripada Allah, semuanya makhluk. Dan semua makhluk ini dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Saya ulang, selain daripada Allah, semuanya adalah makhluk. Dan semua makhluk ini dalam urusan dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu pun tak terlepas daripada pentadbiran Allah. Allah Ta'ala mentadbir semuanya. Allah Ta'ala cipta ulat dalam batu. Ulat. Dalam batu pun ada ulat. Dan ulat itu pun Allah bagi rezeki pada dia. Allah Ta'ala cipta sejenis makhluk dalam laut paling dalam. Laut paling dalam. Laut yang kita pergi ni, yang kita nelayan pergi ni pun baru sipi-sipi je. Kalau katakan nelayan itu pergi 50 km daripada daratan pun, itu baru sipi-sipi je. Di tengah sana banyak lagi Masya Allah lautan yang tak terungkai. Makhluk dalam lautan tersebut. Ada 7 lautan kat dunia ni, semuanya Masya Allah Tabarakallah. Manusia tak mampu nak teroka semua. Daratan pun manusia tak mampu nak teroka semua, apatah lagi dalam lautan. Ibu ya, apa saja makhluk dalam lautan, itu baru atas planet bumi. Belum lagi di planet-planet di angkasa sana. Baru dalam planet bumi saja, dalam laut saja, banyak binatang-binatang, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta dan Allah Ta'ala urus. Satu pun tak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya Allah bagi rezeki. Hatta kuman ataupun hatta bakteria yang paling halus dalam laut yang paling dalam pun Allah bagi rezeki pada dia. Jelas ibu ayah insya-Allah ya. Hebat Allah Ta'ala. Dalam badan manusia sendiri, satu yang Allah cipta namanya DNA kan. DNA. Ibu ayah hebat Allah Ta'ala cipta DNA ni, tak ada bukan DNA saja, semua Allah Ta'ala cipta semua yang hebat. Tapi nak kata manusia menemui DNA yang sangat hebat, yang boleh mengenal pasti asal dia mana, siapa, keturunan mana. Hebat Allah Ta'ala cipta ibu ayah. Siapa cipta ni? Allah Ta'ala cipta. Dia tadbir semua. Allah cipta mata kita. Ada banyak urat saraf kat mata ni. Kalau rosak urat saraf tu, mungkin kita tak dapat nak melihat. Siapa cipta urat saraf tu? Allah Ta'ala cipta. Ada seorang profesor pernah bagi tahu saya, dalam badan manusia ni, kalau dicantumkan semua saraf-sarafnya, dicantumkan seorang manusia saja, saraf-sarafnya dicantumkan, boleh jaraknya Masya Allah, boleh menjadi beribu-ribu kilometer. Ada yang kita sampai separuh dunia pun boleh pusing dia punya saraf untuk seorang manusia kalau ditarik sikit-sikit. Wallahualam, saya bukan ahlinya lah. Tapi nak kata Allah cipta hebat ibu ya. Hebat Allah Ta'ala cipta. Bukan saja Allah Ta'ala cipta, dia yudabbir, dia juga mentadbir segala urusan. Okey. Ibu ya, jadi al-amra kita terjemah urusan. Dengan alif lam tu memberi makna segala urusan. Segala urusan di langit, segala urusan di bumi, semuanya dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Jelas ibu ya insya-Allah ya. Minas sama'i ilal ardi. Dari langit, minas sama', dari langit ilal ardi, ke bumi. Maksudnya dari langit, alam yang atas-atas semua ni, yang atas kita, alam langit, cakrawala sana yang kita tak tercapai, hinggalah alam bumi ni, ilal ardi, ke bumi, ya.
Apa tafsiran dia? Ayudabbiru amral kauni kullahu, kullihi fil alam al-alawi was-safali. Allah Ta'ala yang menguruskan, mentadbir urusan seluruh makhluk ni, baik alam yang di atas, maksudnya alam yang di langit sana, ada malaikatnya, para malaikatnya, kemudian macam-macam lah alam di langit. Bukan kata Allah Ta'ala tu kat langit, alam yang di langit, yang di atas, was-safali, dan alam yang di bawah ke muka bumi kita ni, semua dalam urusan Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang terlepas daripada urusan Allah. Summa kemudian ya'ruju. Summa kemudian ya'ruju. Sebelum kita masuk pada itu, ibu tengok kalimah al-amra tadi. Kenapa al-amra pada atas? Ini contoh maf'ul bihi yang kita belajar semalam. Yudabbiru fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada Allah. Dia mentadbir. Dia, yakni Allah mentadbir. Maka al-amra jadi maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi. Yang kena tadbir tu apa? Segala urusan. Pasal tu al-amra kalimah mufrad. Kalimah mufrad bila dia maf'ul bihi, dia jadi baris atas. Bila ada alif lam tak payah ada tanwin. Al-amra begitu. Minas sama'i, dari langit. Ibu ayah as-sama' kalimah mufrad. Kalimah mufrad. Kenapa dibaca minas sama'i? Kerana ada huruf min sebelumnya, huruf jar. Ibu ayah tak semestinya selepas huruf jar mesti baris bawah, tak semestinya. Tapi biasanya dia baris bawah. Sampai masanya bila kita belajar huruf jar, kita akan faham. Kita akan faham. Di sini ibu ayah contoh as-sama'i kenapa baca baris bawah? Kerana selepas huruf jar. Itu saja jawapannya. Ilal ardi. Ila juga huruf jar. Min pun huruf jar. Ila pun huruf jar. Ustaz, apa huruf jar? Tak pernah dengar pun Ustaz huruf jar tu apa? Tapi ibu ayah dengar saja dulu. Biasakan diri dengan dengar istilah-istilah begini. Pasal ibu ayah join pengajian untuk bukan sekadar faham Quran tapi nak faham bahasa Arab. Jadi kalau ibu nak faham tafsir tapi tak nak faham, tak nak dengar pasal bahasa Arab ni, ibu silap kelas. Sini kita wajib dengar perbahasan yang masuk sikit bahasa Arab. Summa kemudian, summa ni huruf apa? Summa ni kita panggil huruf ataf. Huruf ataf. Huruf ataf ni biasanya yang selepasnya ada dengan sebelumnya. Cumanya ibu ya, kalau saya kata telah datang oleh Zaid dan Amin. Telah datang oleh Zaid dan Amin. Soalan saya, kita tahu tak siapa yang datang dulu? Telah datang oleh Zaid dan Amin ke rumah saya. Tapi tahu tak siapa datang dulu? Jelas tak siapa yang datang dulu? Telah datang oleh Zaid dan Amin ke rumah saya. Tak jelas kan? Boleh jadi Zaid datang dulu, boleh jadi Amin datang dulu. Kan Ibu Hashimah kan? Okey. Ibu ayah kalau saya kata telah datang oleh Zaid atau Amin. Telah datang oleh Zaid atau Amin. Berapa orang yang datang? Salah seorang. Okey. Ibu ayah kalau saya kata telah datang oleh Zaid kemudian Amin. Telah datang oleh Zaid kemudian Amin. Siapa datang dulu, ibu? Zaid. Okey. Itu kegunaan kita sebut kemudian. Itulah kegunaan kita sebut perkataan kemudian. Summa itu ibu ayah. Jadi summa memberi makna kemudian. Bila kita kata kemudian, maksudnya didahului oleh sebelumnya. Maka ibu ayah di sini Allah kata summa kemudian. Kemudian maksudnya apa yang selepas summa itu didahului oleh yang sebelum summa. Apa selepas summa? Perkataan apa? Perkataan ya'ruju. Ibu ayah tengok, ya'ruju fi'il mudhari'. Yudabbiru pun fi'il mudhari'. Yudabbiru fi'il mudhari'. Ya'ruju pun fi'il mudhari'. Cuma mana yang datang dulu? Ya'ruju ke yudabbiru? Yudabbiru yang datang dulu. Maksudnya, dalam ayat ini beritahu Allah Ta'ala mentadbir segala urusan di maya pada ini, dari langit hamba sampailah ke bumi. Kemudian ya'ruju ilaihi. Kemudian ya'ruju. Apa dia ya'ruju? Okey, sebelum kita bincang lanjut, tengok macam mana fi'il madhinya. Fi'il madhinya araja. Mudhari'nya ya'ruju. Okey, boy. Araja ya'ruju. Araja ya'ruju. Apa dia maksud araja ya'ruju? Maksudnya naik. Ada banyak maksud. Maksud yang kita sesuai di sini maksud naik. Jadi ketika mana Nabi
Isra dan Mi'raj ibu ya. Nabi Isra Mi'raj. Apa dia Isra? Apa maksud Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Isra datang daripada, Isra adalah masdar daripada asra, mudhari'nya yusri. Masdarnya Isra. Masdarnya Isra begini. Okey. Kita ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu daripada asra yusri isra'an. Apa dia maksud asra? Asra maksudnya telah berjalan pada waktu malam. Isra maksudnya perjalanan pada waktu malam. Mi'raj daripada araja. Mi'raj daripada araja. Okey, Mi'raj. Mi'raj ini daripada araja. Araja ada makna naik. Maksud Mi'raj maksudnya apa? Naik ke langit. Mi'raj naik ke langit. Isra berjalan malam di atas muka bumi ini, berjalan pada waktu malam, dan Mi'raj naik ke langit. Jadi araja rujuk ada makna naik. Jelas ibu ya? Ibu ya, apa dia alat kita gunakan untuk naik? Dalam bahasa Melayu? Bahasa Melayu alat untuk kita gunakan untuk naik ke satu tempat. Kita panggil apa? Yang guna kaki punya, bukan guna tekan-tekan. bukan ibu semua bukan daki. Kita tanya alatnya tangga lah. Alatnya tangga. Okey, tangga. Okey. Tangga dalam bahasa Arab kita sebut sulam. Sulam ataupun mi'raj. Mi'raj pun boleh terjemah tangga. Tangga ni boleh sulam, boleh juga mi'raj. Mi'raj ni alat untuk naik. Okey. Jadi buaya. Jadi mi'raj maksudnya tangga alat untuk naik, ataupun mi'raj ni naiknya Nabi ke langit ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Asal daripada ain rajim. Ain rajim. Dalam bahasa Arab kita ada araja yang aruju, maka yang aruju maksudnya naik, menuju ataupun naik menuju. Jadi cuba ibu ya tengok terjemah ibu ya apa ni? Summa ya'ruju. Apa terjemah ya'ruju pada Quran terjemah ibu ya? Apa dia ya'ruju ibu ya? Ia naik saya naik kan, ya'ruju naik, kemudian naik, diangkat naik. Okey, boleh sebenarnya ada mana naik kan? Ada mana naik. Okey ibu ya. Kita tengok setiap fi'il, kita dah masuk tahap atas sikit ya. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Okey. Tadi yudabbiru fi'il. Yudabbiru tadi fi'il mudhari'. Sedang mentadbir ataupun mentadbir saja. Pada yudabbiru, dhamir ni dalamnya ada dhamir huwa. Dhamir huwa pada yudabbiru, ia naik. Ia naik. Ia mentadbir, dia mentadbir. Siapa dia tu pada yudabbiru tu? Balik tadi. Yudabbiru, dia mentadbir. Siapa dia tu? Kita nak kaitkan dengan ya'ruju. Dia Allah. Pada yudabbiru, tak sebut pada Allah, tapi dalam tu ada dhamir huwa, kembali kepada Allah. Di sini pula ya'ruju, kemudian ia naik. Kemudian ya'ruju, ia naik. Ya'ruju tu dalam tu ada dhamir huwa juga, tapi kembali pada siapa ibu? Cari kembali pada siapa? Apa yang naik? Siapa yang naik? Siapa yang naik? Allah ke? Nabi? Kenapa ibu saya boleh Nabi pula tiba-tiba? Tak ada pun cerita pasal Nabi. Tak ada. Ibu saya salah ya. Tak ada cerita pasal Nabi langsung sekarang ni. Kalau nak cerita pasal Nabi, dia ada cerita dia punya poin-poin sebelum tu. Tak ada pun. Okey, tak apa. Ibu saya dah cuba. Ibu-ibu lain, jangan jawab Nabi lagi, orang lain. Allah Ta'ala naik. Allah Ta'ala naik. Tak sesuai ibu. Urusan al-amra. Ibu ya, kalimah al-amra. Ya'ruju apa? Ya'ruju al-amru. Kemudian ia naik. Bukan Allah Ta'ala naik. Urusan tadi naik. Jelas ibu ya? Dia yang mentadbir segala urusan. Dari langit ke bumi. Kemudian ya'ruju. Kemudian urusan tadi. Urusan tadi, apa maksudnya kesan daripada urusan tadi, kesan daripada pentadbiran tadi, ya'ruju ilaihi, naik kepadanya. Jelas ibu ya? Dengan perantaraan siapa? Perantaraan para malaikat.
dengan perantaraan para malaikat. Allah Ta'ala tak berhajat pun pada malaikat. Malaikat tak ada pun Allah Ta'ala boleh urus. Tapi kenapa malaikat diciptakan ibu ayah? Bahkan malaikat adalah makhluk yang paling banyak adalah malaikat. Makhluk paling banyak adalah malaikat. Ibu ayah, setiap titisan hujan, boleh kira tak? Setiap titisan hujan. Agak-agak sekali hujan, 1 minit berapa banyak titisan ibu ayah? Tak terkira banyaknya. Ibu ayah, setiap satu titisan, ada malaikat yang bawa titisan tu dan akan menuju kepada tempat yang Allah perintahkan jatuh titisan tu. Setiap satu titisan Allah perintahkan malaikat bawa jatuh ke tempat yang diperintahkan. Lepas tu lepas habis malaikat tu bawa, dia pun kembali beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sangat banyak. Itu baru satu hujan, sekali hujan. Kan? Ibu ayah. Sangat banyak makhluk yang nama malaikat ni. Jadi Allah Taala cipta malaikat banyak-banyak. Allah Taala tak berhajat pun pada malaikat. Tapi apa tujuan? Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Allah. Kerajaan Allah, menunjukkan hebatnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kalau satu kerajaan, ada satu kerajaan saya pernah tengok satu kerajaan, masya-Allah. Kerajaan negeri, satu negeri tu namanya negeri Pasir Berdengung. Tengok cerita Piramli kan. Kerajaan tu dah kena salah dengan Menteri Fasola. Dalam kerajaan tu kat mana? Dekat bawah pokok. Bawah pokok, rajanya ke Permaisuri, ada dayang yang apa? Yang kipaskan adalah menteri seorang. Lepas tu kemudian beberapa orang rakyat. Kan? Kuat tak kerajaan macam tu? Kerajaan macam tu kuat tak? Contoh sajalah. Jadi boyah, ada satu kerajaan, tenteranya ada 1,000 orang aja. Contoh, kerajaan, negara, tentera 1,000 orang, kereta kebal satu aja. Helikopter pun tak ada, jet berjuang pun tak ada. Agak-agak kuat tak kerajaan tu? Tak kuat lah. Ada satu kerajaan, tentera saja 20 juta. Tentera saja 20 juta. Kereta kebal saja berpuluh ribu. Contohlah macam tu. Kita nampak zahir macam mana? Kuat tak? Hebat tak? Hebat lah. Kan? Sepanjang hari kebangsaan saja macam-macam unit tentera yang keluar. Yang tak pernah tengok pun keluar semua. Hebatlah nampak kerajaan tu. Ibu ayah, Allah Ta'ala maha hebat. Kerajaan Allah Ta'ala maha hebat. Maka Allah Ta'ala ciptakan para malaikat, bukan nak kata Allah Ta'ala berhajat pada malaikat, tapi menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat Allah Ta'ala mentadbir semua ni. Jadi ibu ya, semua kemudian ya'ruju ilaihi, urusan tadi kembali ataupun urusan tadi naik kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok tafsiran ibu ya. Summa yas'udu ilaihi asarul amri wa tanfidhuhu biwasitatil malaikah. Kemudian naik kepadanya akan oleh kesan urusan tadi dengan perantaraan para malaikat. Wa hadha tamsilun li'azamatillahi wa imtithalil makhluqati jami'an li muradihi wa tadbirihi. Ini adalah contoh keagungan Allah Ta'ala dan betapa para malaikat, makhluk nama malaikat ni menjunjung tinggi segala kehendak dan urusan Allah. Malaikat tak boleh kata tidak. Malaikat takkan kata tidak. Seorang malaikat pun takkan kata tidak pada apa saja perintah Allah Ta'ala. Yang dia ni manusia dengan jin je, 2 ekor ni makhluk ni. Maaflah saya kata bahasa kasar. So kita ni manusia dan jin asyik langgar perintah Allah. Siapa? Saya lah. Kita lah. Siapa lagi? Jin yang dengar ni pun sama, kamu pun sama juga. Tapi malaikat tak pernah langgar perintah Allah. Di dalam binatang, hatta dia hatta babi sekalipun, hatta anjing sekalipun, dia tak minta jadi babi. Mereka tak minta jadi anjing. Allah yang jadikan dia macam tu. Tapi dia tak buat dosa pun pada Allah. Ibu ayah, pegang babi, kita pegang babi atas urusan, berdosa ke? Ada benda tertentu terpaksa, bukan kita main-main. Kan? Cuma lepas tu kita samalah balik tangan kita. Cuma kalau pegang orang bukan mahram, bukan pegang babi, pegang apa, ratu cantik, tapi bukan mahram. Berdosa tak? Berdosa. Itulah kita kok. Ibu ayah. Jadi semua makhluk taat pada Allah. Hatta matahari, bulan, bintang, semua taat pada Allah. Terbit pada masanya, terbenam pada masanya, semua taat pada Allah.
Okey. Air pasang surut. Air pasang pun dengan perintah Allah, surut pun dengan perintah Allah. Mereka semua taat kepada Allah. Maka ini adalah contoh betapa malaikat ni ikut perintah Allah ni adalah tanda hebatnya Allah Ta'ala. Kal hakim al-mutlaq alladhi yusdiru awamirahu. Seperti sebagaimana seorang penguasa mutlak yang boleh buat apa saja, perintahkan apa saja perintah. Nak perintah apa saja, tak kisah, terpulang pada dia. Pasal Allah Ta'ala tu adalah ketua yang mutlak, raja yang mutlak, pemerintah yang mutlak. Summa yaltaqi min a'wanihi ma yadullu ala tanfidhiha. Okey. Summa fi yawmin kana miqdaruhu alfasana. Okey. Summa kemudian ya'ruju ilaihi, ya kesan urusan tadi naik kepadanya fi pada yaumin, pada satu hari. Yaumin kalimah mufrad. Yaumin kalimah mufrad. Yaum satu hari. Jamaknya apa? Jamaknya ayam. Jamaknya ayam, iaitu sabdu. Bukan ayam, iaitu sabdu. Ayam. Yaumun satu hari. Ayam jamak pada yaum. Okey. Jadi yaumin pada satu hari. Pada satu hari. Kana yang adalah. Kana tu terjemah adalah. Tapi kerana ini saya masuk atas sikit ya. Yaumin tu sabdu, dia yaumin tu nakirah. Dia ada tanwin, nakirah. Selepasnya ada kita panggil jumlah. Maka dia menjadi sifat. Kita terjemah pada suatu hari yang, betul tak? Sama tak pada Quran Ibu ya? Pada satu hari yang, ada yang, sama tak ada yang? Semua ada yang tak? Ada yang tak Quran terjemah Ibu? Ada yang kan? Oh, Ibu Hashimah tak ada ya? Okey. Kebanyakannya ada lah, kebanyakannya ada. Okey, ada nasi yang. Okey. Jadi yaumin boleh terjemah pada satu hari boleh, satu masa pun boleh. Hari pun boleh terjemah, masa pun boleh. Okey, bagi ada nasi bagus ya. Okey, pada ini boleh, pada satu masa pun boleh. Karena yang adalah miqdaru. Miqdaru, apa nama miqdar? Miqdar daripada qadar. Yang kadarnya, bahasa kita pun kadar. Kadar ni maksudnya sukatannya. Kadar ataupun sukatannya. Kadar ni boleh tempoh. Kadar ni secara umum, kadar ni boleh tempoh. Kadar ni boleh berat. Kadar ni boleh lama. Tapi di sini kadar dengan makna tempoh. Okey. Yang adalah tempohnya, kadarnya, apa dia? Kadarnya apa? Nya itu miqdaruhu. Hu tu nya. Nya tu kembali pada apa? Kalimah hu tu Ibu. Miqdaruhu, hu tu nya, kadarnya. Nya tu apa? Hu tu kembali pada kalimah apa? Ibu ayah cari. Cuba cari. Miqdaruhu yang kadarnya. Nya tu kembali pada kalimah apa Ibu ayah? Saya tunggu Ibu ayah. Cuba fikir. Soalan balik. Fi pada yaumin suatu hari yang kana adalah miqdaruhu kadarnya. Nya tu apa? Pada kalimah apa sebelumnya Ibu ayah? Cuba cari. Allah Akbar. Lihat pula. Betul Ibu Syarifah, hari. Yaum, betul, yaum. Fi yaumin, pada suatu hari yang adalah kadar hari itu. Kadar satu hari itu, apa kadarnya? Alfasanatin. Alfa apa dia? Alfa 1000. Alfa maknanya 1000. 1000 apa? 1000 sanah, 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi Ibu ya, 1000 tahun ni ulama bagi tahu bukannya spesifik 1000 tahun, tapi nak bagi tahu lama. Lama. Contoh kita kata, aku ni tunggu kau dah beribu tahun dah. Contoh, bukan yang beribu tahun tu betul-betul beribu tahun, maksudnya lama. Jadi orang Arab menggunakan kalimah alf menunjukkan masa tempoh yang sangat lama. Tapi juga Ibu ayah, alf juga tak mustahil maknanya memang sama macam apa yang satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Dikirakan 1000 tahun dunia itulah satu hari akhirat. Betul juga mana tu. Jadi Ibu ayah, jadi dia kata alfasanah 1000 tahun, 1000 tahun. Kiraan yang sebenar 1000 tahun itu pun ya, ataupun nak bagaimana lama tempohnya pun ya. Ibu ayah, tengok ya, 1000 tahun mimma
Mimma daripada apa yang. Okey, mimma ni asalnya min digabungkan dengan ma. Min ma daripada apa yang. Jadi min tu daripada ma apa yang. Maksudnya tempoh yang. Tempoh yang. Mimma ma tu apa yang ataupun tempoh yang. Tempoh yang. Jelas ya? Ta'uddu daripada adda. Adda mudaratnya ya'uddu. Apa dia adda ya'uddu? Bilang. Adda ya'uddu maksudnya bilang. Bilang, membilang. Okey, membilang. Mengira. Mengira boleh, membilang boleh. Dalam bahasa Arab, bilangan disebut adat. Adat ni bilangan. Adat. Adadun, bilangan. Okey. Okey, adat maksudnya bilangan. Bukan adat, kita kata adat Melayu tu bukan, itu adat lain. Itu adat adah begini. Adat tu dia kata adat Melayu sebab tu adah, ain alif dal ta marbutah, kebiasaan. Adah ni kebiasaan. Tapi kalau adad bilangan. Fi'il madhinya adda, mudhari'nya ya'uddu. Jadi ibu ayah, kalau fi'il mudhari' mula dengan ta, belakangnya ada tambahan waw nun, kita sebut ta'uddun. Apa dia makna ta'uddun? Kamu bilang, kamu semua kira, kamu semua bilang, kamu semua hitung. Jadi fi yaumin, pada suatu hari yang kana adalah miqdaru, kadar, nya tu hari tadi. Apa kadarnya? Alfasanatin, 1000 tahun. Satu hari bersamaan 1000 tahun. Kena kira macam mana? 10 tahun mimma daripada apa yang, daripada kiraan yang ta'udun yang kamu kira. Maknanya ibu ya, kira sendirilah. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Okey, katakanlah ibu ayah ya. Katakan yes, tulis. Katakan satu hari akhirat okey adalah 24 jam juga, katakan 24 jam. Maka bersamaan 1000 kita bahagikan dengan 24 jam. Kita bahagi dengan 24 jam. Tak ada bahagi ya sini. Bahagi 24. Okey, macam ni. 1000 bahagi 24. Berapa 1000 bagi 24? Saya kira sekejap. Ya, saya kira sekejap. 1000 bahagi 24. 1000 bahagi 24. Okey. Jawapannya 41.7. Okey, 0.7. Okey, saya terus bundarkan G 41.7 lah ya. Okey. Maksudnya boya, kalau katakan di akhirat sana, satu hari akhirat ada 24 jam macam kita. Katakanlah kita buat tamsilan. Satu hari akhirat pun ada 24 jam macam kita. Bermakna satu jam akhirat adalah 41.7 tahun. 41.7 tahun. Maknanya saya tak sampai lagi satu hari akhirat. Tak sampai lagi. Ibu ayah ramai dah sehari lebih. Jarang yang umur dah 2 hari akhirat. 2 hari pula. 1 jam. Umur saya pun tak sampai 1 jam akhirat. Ibu ayah mungkin dah 1 jam lebih. Jadi ibu ayah, hakikatnya kehidupan kita kat dunia ni sangat singkat. Bila kita akan perasan sangat singkat, ketika mana kita kembali pada Allah Ta'ala, manusia bila kembali pada Allah, dia akan terkejut tengok amal dia, seolah-olah dia hidup kat dunia ni sepagi ataupun sepetang saja. Hari pertama dia bangkit daripada mahsyar, ibu ayah, punya terkejut manusia ni kerana tak bawa bekal apa-apa. Saya lah, harap bukan kita lah kena fikirkan diri kita ni. Ya, harap kita tak jadi macam tu. Kembali ke akhirat, tengok tak bawa bekal apa-apa. Maka manusia menyangka ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha, seolah manusia pada hari mereka melihat neraka itu, lam yalbasu, mereka merasa mereka tidak tinggal atas dunia dulu, illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali
sepagi ataupun sepetang, sepetang ataupun sepagi. Hidup lama kat dunia 60, 70, 80 tahun, tapi kerana tidak ada bekal yang dibawa, ketika boleh nampak azab depan mata dan tengok tak ada bekal apa-apa, mereka menyangka mereka hidup kat dunia dulu sepetang ataupun sepagi. Sepetang bila sepetang, antara pukul 2 sampai pukul 7, 5 jam je. Kejap sayang. Ibu ayah 5 jam, ibu ayah katakanlah ya, ibu ayah pergi kelah lah. Pergi kelah ke pergi melancong dengan keluarga 5 jam je. Sehari tu 5 jam aja. Padahal belajar macam-macam tapi 5 jam je. Rasa puas ke tak puas? 5 jam aja berjalan. Ke tak larat dah 5 jam. Pergi jalan jauh-jauh, pergi naik kapal terbang semua, tapi pergi berjalan 5 jam aja. Puas tak ibu rasa? Alah senang. Ibu-ibu tengok drama lah, tengok drama. Tengok drama ke filem ke kat TV tu 2 jam. Contoh cerita Hindustan 2 jam. Kejap dia dah habis masa. Dah habis dah masanya. Contoh kan. Nak pula drama bersiri. Kan? 40 minit tu rasa Allah kejapnya, tak sabar tunggu besok. Pasal apa ibu? Kerana kita sibuk dengan benda-benda macam tu kan. Rupanya kejap aja hidup kita ni. Jadi siapa orang paling bijak? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang bijak itu adalah orang yang tekan kehendak nafsu dia dan dia beramal untuk kehidupan lepas mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah akal fikirannya adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan Allah telah ampunkan dosa dia. Dia berangan-angan, tak apalah aku buat dosa, aku tak mati lagi, nak mati nanti aku taubatlah. Tak apa, aku buat dosa, tunggu tua nanti aku taubatlah. Padahal mati tu tak tunggu tua, tak tunggu sakit. Kan? Jadi buaya, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Bayangkan kalau kena seksa beribu-ribu tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 2 hari akhirat, 3 hari akhirat, seminggu akhirat, sebulan akhirat, bertahun akhirat, Allah Akbar, na'udzubillah. Okey. Jadi satu hari akhirat adalah 1000 tahun mengikut apa yang kamu kira, kamu bilang. Ai tarfa'ul umur al-hasilah fid dunya saghiruha wa kabiruha ila Allah Ta'ala yaumal qiyamah liyafsula fiha wa yahkuma fi sya'niha. Diangkat segala urusan yang berlaku di dunia, semua urusan yang berlaku di dunia ni sekarang ni, alam kita berada sekarang ni, di dunia ni, baik urusan kecil, baik urusan besar, semuanya akan diangkat kepada Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amal kebaikan sebesar zarah pun dia akan ditunjukkan amal kebaikan tersebut. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal kejahatan sebesar zarah pun akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Dia akan nampak. Amal besar, amal kecil yang kita buat kat dunia, semua akan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan diangkat supaya dibuat keputusan, dihukum. Wa yawmal qiyamah miqdaruhu wa yawmul qiyamah miqdaruhu alf sanatin fi ayyamid dunya allati na'udduha fi hadhihi al-hayah. Dan hari kiamat itu kadarnya adalah 1000 tahun daripada hari-hari dunia yang kita kira sepanjang hayat kita. Jadi ibu ayah, contoh lagu kan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bukan nak bagi tahu 1000 tahun, nak bagi tahu hidup panjang sampai 1000 tahun pun, kalau tak sembahyang tak ada faedah hidup kamu tu, tak ada nilai hidup. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Jelas insya-Allah. Okey. Kemudian tengok pula. Wa fi mawdi'in akhar wasafa Allah Ta'ala miqdara hadha al-yawm bi 50,000 sana. Tafsir begitu. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala bagi tahu pula, qadar satu hari akhirat ini bersamaan 50,000 tahun. Tadi 1000 tahun. Ayat lain Allah bagi tahu 50,000 tahun. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada satu hari yang kadarnya adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun pula mana betul? 1000 ke 50,000, mana yang betul?
Jadi ulama beritahu, qala al-Qurtubi al-ma'na anna Allah Ta'ala ja'alahu fi su'ubatihi 'ala al-kuffar ka 50,000 sana. Maknanya buaya Allah Ta'ala jadikan tempoh tu dari segi kesukarannya, maka orang kafir anggap apa? Anggap macam panjang sangat. Bila nak habis tempoh ni? Tapi kalau orang beriman, waqala Ibn Abbas wal Arab tasifu ayyamal makruh bituli wa ayyam surur bil qasar. Jadi boy, Ibu Masina, Waalaikumsalam. Okay. Dan orang Arab, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, orang Arab mensifatkan hari-hari yang tak disukai ni, hari-hari yang tak seronok ni panjang sangat. Kalau hari-hari yang seronok ni pendek. Contoh kita lah, Ibu Ayah ni contoh. Kita bawa anak-anak kita pergi Kelah, pergi ke tempat peranginan, macam-macam permainan ada. Contoh macam-macam permainan boleh pergi, banyak-banyak tempat pergi. Sehari tu rasa kejap ke lama? Daripada pagi sampai petang kejap ke lama? Pada anak-anak kita lah, kalau kita seronok pun rasa kejap ke lama, Ibu Ayah? Kejap aja kan? Pagi sampai petang tu pukul 8 sampai pukul 8 malam contoh, 12 jam. Dah nak habis dah masa kan? Sampai masing-masing terkejar-kejar nak pergi sebuah tempat. Pasal apa? Rasa kejap sangat. Tapi kalau hari yang sama, pukul 8 sampai pukul 8 malam, duduk terperap kat rumah dalam bilik tak ada apa-apa, rasa lama ke kejap? Di rumah tak ada apa nak buat, bosan, tak ada aktiviti. Rasa apa? Ya Allah, lamanya bila lah. Lama yang menunggu. Kan? Contoh kita puasa tapi kita ada aktiviti, macam-macam aktiviti. Contoh Ustaz Abid Liu hari tu masa bulan puasa sibuk dengan bantuan PKP. Kan? Kita tengok dia ni tak rehat ke? Lepas cari kawan rumah tu, cik rumah orang ni pula contoh kan. Kita tengok, ya Allah, tak penat ke Ustaz ni? Tiba-tiba je dah buka puasa maghrib. Cuba kalau kita puasa duduk rumah seorang-seorang, duduk rumah tak ada aktiviti, kan? Ya Allah, bila dah nak buka puasa? Bila dah? Rasa lama. Itu Ibu pada orang lah. Kalau pada orang beriman, kerana dia penuh dengan kenikmatan, maka dia tak rasa. Tapi kalau orang kafir yang tak beriman, satu hari akhirat padanya Allah, dalam ayat lain Allah beritahu macam 50,000 tahun. Imam Qurtubi beritahu orang kafir akan rasa macam tu, macam 50,000 tahun, lama sangat. Kan? Jadi Ibu ya. Okey, habis. Ada soalan tak Ibu ya? Ayat yang ke tak ada soalan ya? Tak ada soalan. Okey, tak apa. Tak ada soalan, setakat itu saja untuk tafsir surah Sajadah. Saya buka soalan untuk Ibu ya, untuk tanya apa-apa kalimah bahasa Arab yang Ibu nak tahu maknanya dalam doa ke apa ke. Jangan tanya fiqh tanya ustaz lain. Fiqh Ibu tanya ustaz lain. Tanya saya soalan bahasa Arab je. InsyaAllah. Bukan saya tak jawab fiqh, saya nak fokus pada bahasa Arab. Fiqh apa ke Ibu tanya pada ustaz-ustaz lain insyaAllah. Mereka jauh lebih alim, jauh lebih ahli daripada saya. Apa contoh ibadah Ibu ya? Ada soalan tak? Ke Ibu yang tahu semua makna ibadah dalam bahasa Arab? Al-Fasanati kamu pada bawah, pasal dia tazan saya dia jadi mudhaf ilaih. Dia jadi mudhaf ilaih. Al-Fasanati mudhaf ilaih. Apa yang tak Ibu kosong? Ada soalan tak? Tak ada soalan ke? Semua tak ada ke? Okay, kalau tak ada setakat ini sajalah insyaAllah Ibu Ayah ya. Ibu ingat nanti bermula minggu ni kita punya kelas kita punya kelas pagi adalah pukul 8.45 hingga 9.45. Saya tadi pun hampir terlupa. 8.45 sampai 9.45, lepas tu saya ada program, saya ada urusan. InsyaAllah Ibu boleh ya, 8.45 boleh semua insyaAllah ya. 8.45 insyaAllah. Okay, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Afwan ibu semua wa iyyak. Kita sama-sama insya-Allah jumpa pukul 3 suku petang Karang insya-Allah untuk sambungan tafsir kita insya-Allah. Afwan ibu. Rezeki ibu saya mengajar pagi rasa tak sakit. Allahumma jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa sabr. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran Ustaz.